berjuang bersama. Kota Kinabalu 93.9. Detik bersama, tak sanggup ku melukaimu. Kau amanahku, oh kekasih. Walau apa jua rintangan ada, ku harap kita tetap setia. Harungi suka duka bersama hingga ke akhir usia, dan terima kasih untuk segalanya. Kaulah anugerah yang paling indah. Ku harap cinta kita berdua kekal hingga ke surga. Seluruh jiwa dan ragaku hanya untukmu, oh kekasih. Apa jua rintangan ada, ku harap kita tetap setia. Harungi suka duka bersama hingga ke akhir usia, dan terima kasih untuk segalanya. Kaulah anugerah yang paling indah. Ku harap cinta kita berdua kekal hingga ke surga. Kekal hingga ke surga. Pada 1 Jun 2022, Malaysia telah dinobatkan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim terunggul. Pengiktirafan ini adalah berita baik untuk merancangkan semula industri pelancongan negara. Jom terokai potensi perniagaan dalam pelancongan Islam. Rebut peluang untuk sertai Seminar Keusahawanan dan Kepimpinan Pelancongan Islam ITELS di Pulau Pinang dan Terengganu, Anjuran Islamic Tourism Centre, sempena Islamic Tourism Week ITW. Untuk maklumat lanjut, layari www.itw2022.itc.gov.my. Tahukah anda ada lebih 20 juta umat Islam di Malaysia, namun masih ramai yang belum ada kesedaran untuk melaksanakan kurban walaupun ianya satu sunnah yang sangat dituntut dalam agama. Allahu Akbar. Ayuh bersama saya Piyu Amin, Duta Al-Khairi Kurban dan Akikah. Tahun ini kita laksanakan kurban untuk diri kita dan yang tersayang. Hubungi 0116556805 atau layari www.alkhairikurban.com. Al-Khairi Kurban dan Akikah, ibadah sempurna, kebajikan terlaksana. Anda ingin menyambung pengajian? Universiti Melaka UNIMEL dahulu dikenali sebagai Kolej Universiti Islam Melaka KUIM. Universiti Melaka menawarkan 57 program pengajian dari peringkat asasi sehingga Doktor Falsafah. Daftarlah di Universiti Melaka. Kemasukan dibuka bermula 4 Julai hingga 29 Julai ini. SPM hanya 3 kredit untuk pengajian peringkat diploma. Jika anda memiliki diploma, DVM, DLKM, DKM, STPM, STAM atau matrikulasi, anda boleh memohon pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Pendidikan berkualiti dan diiktiraf, pelbagai kemudahan disediakan. Untuk maklumat lanjut, layari www.unimel.edu.my atau hubungi kami di talian 06 387 8417. Kuching 93.7 FM.
meniti jalanan berduri, kau berhati-hati, bimbang dilukai. Begitulah takwa pada yang kuasa, kau berjaga-jaga agar tak dimurka. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ada takwa sempurna jiwa. Selami lautan dalam suci Tuhan, pasti ditemukan makna ketakwaan. Murnikan amalan dengan keikhlasan, bertunjangkan iman demi keredaan. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ada takwa sempurna jiwa. Patuh pada tiap suruhan, hindar dosa, jualan ada takwa, hidup mulia. Takwa jadi pakaian diri, bekal nanti alam abadi. Ada takwa sempurna jiwa. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ada takwa sempurna jiwa. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus kekal mendengarkan Radio IKIM di petang Jumaat yang sebegini. Alhamdulillah, kita nak teruskan lagi perkongsian rancangan yang mana setiap kali hari Jumaat semua dah nanti-nanti nak dengarkan rancangan ini, nak berta'aruf, kita nak sama-sama bertakaful dan juga Tafahum. Terlupa pula satu poin. Terima kasih Mona. Ya, sama-sama. Itulah Al-Usrah An-Nuraniyah. Betul. Sebab tu kita perlukan antara satu sama lain kan. Yang terlupa kita ingatkan, yang terkurang kita tambahkan, yang tersilap kita betul-betulkannya. Ya, betul itu. Dan untuk waktu ini alhamdulillah kita akan bersama yang ditunggu-tunggu bersama Al-Usrah An-Nuraniyah. Usrah Nurani. Betul. Dan untuk para pendengar, kita membawa
secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan untuk anda boleh tonton di situ dan ada perkongsian. InsyaAllah sebentar saja lagi selepas ta'aruf ni kita ada tajuknya, dan untuk anda ada perkongsian yang berkaitan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di ruang komen di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, sebab itulah kan bila cakap tentang perkongsian tu, sahabat pendengar kita yang sudi titipkan juga poin-poin penting dekat bahagian ruang komen tu. Terima kasih yang dah pun mula like, yang dah pun mula tonton, dan juga yang dah pun mula cuba setiap kali usrah ada je perkataan-perkataan yang sedap kita baca kat situ. Masya-Allah, yang ucapkan selamat datang, terima kasih semua tu. Dan semua mutiara-mutiara Ustaz bagi sebentar saja lagi. Semua ditulis kat situ. Masya-Allah, learning point itu. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan jom mana kita nak bersama dengan nakib tetap kita yang dah pun bersedia untuk nak membawakan usrah nurani pada siaran kita kali ini. Dan untuk petang ini, Alhamdulillah, walaupun tak perlu nak berkenalkan setiap minggu, Alhamdulillah, Masya Allah, InsyaAllah Allah beri kesihatan yang baik untuk setiap kali dengan usrah nurani. طبعا العارف لا يعرف ولكن يجب أن نعرف الأشهر من نار على العالم ما شاء الله الفاضل أستاذ ذو الرملي محمد رزالي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. apa khabar Ustaz, كيف حالك؟ بخير تمام الخير الحمد لله. Dengan doa DJ Mona lagi apatah lagi kan. Allahu akbar, rakan-rakan tolong aminkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Seronok kita sebenarnya masih lagi dapat bersama bersua bertemu Ustaz. Itulah usrah nurani, kalau kita kat dalam ni pun kita rasa seronok. Apatah lagi kalau sahabat kita yang tengah tonton dekat Facebook dan juga di YouTube tu pun rasa seronok sebab jumpa lagi lah dekat ruang komen tu. Kan Kak ada tonton, sebab bila dekat Facebook tu bila kita tonton keluar saja nama-nama sahabat-sahabat kita, mutual friend yang sama-sama tonton. Alhamdulillah, itulah kuliah ilmu kita pada petang ini. Dan untuk waktu ini kita akan mula bersama Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli untuk kita nak dapatkan lagi mukaddimahnya dan insya-Allah selepas ini bersama ta'arufnya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah sekali lagi terima kasih yang saya hormati, yang saya kasihi kedua DJ yang sentiasa mewarnai petang Jumaat agar kita tak lalai, lara, lupa kan. Kadang-kadang pada momen-momen penting syaitan tu larakan kita. Dengar mungkin lagu-lagu dengar masalah-masalah, baca cerita-cerita yang melalaikan. Dan Alhamdulillah kita dapat bersama dan seterusnya lah sekira rakan-rakan usrah yang berada bersama dengan kita walau di mana pun, melalui yang drive kereta, yang memandu kereta, yang sama live FB, yang berusrah lingkungan di rumah, semuanya lah di mana pun, semuanya semoga dalam keadaan baik. Seperti biasa untuk kita hamba Allah yang daif kerdil ini, nak mulakan bicara, marilah kita membuka bicara dengan kalam Allah paling mulia, suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Alhamdulillah saya mulakan dengan A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kedua DJ yang saya kasihi, yang saya hormati, rakan usrah yang bersama dan syukur kita sampai sedar tak sedar dah kian berada di penghujung tahun bagi kalender Islam. Dan kita faham bahawa agama kita sebenarnya kalau kita lalui daripada Muharram sampailah ke Zulhijjahnya, dia sebenarnya adalah seolahnya orang kata siri ujian, siri tarbiyah, tarbiyah maksudnya tarbiyah supaya daripada Muharram itu ada benda-benda yang ditekankan kepada kita sampailah kita bila berada pada kemuncak daripada Zulqa'dah nanti kita ke Zulhijjah, kita sedang berada pada climax ataupun kemuncak bagi tarbiyah Allah pada kita bagi tahun ini supaya kita dapat melonjakkan untuk tahun akan datang insya-Allah. Dan kerana itulah dalam usrah kita pada kali ini, rakan-rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya sangat berharap sebenarnya ada satu benda yang
kita ni syaitan paling tak suka. Ya, syaitan tu memanglah tak suka kepada kita, tapi ada benda daripada amal yang syaitan paling tak suka. Ya, syaitan mungkin tak suka kalau kita solat. Ya, syaitan tak suka kalau kita baca Quran, syaitan tak suka kita puasa. Tapi ada benda yang syaitan paling tak suka. Apa dia yang syaitan paling tak suka? Ajak pada benda baik. Ya, sebab tu kita praktis sekarang ni, siapa-siapa yang tengah live kita punya FB tu, apa yang anda kena buat ialah share seramai mungkin. Mungkin yang mendengar, mungkin boleh tag sekarang ada WhatsApp kan, WhatsApp group. Bagi tahu pada WhatsApp. Cuba bayang di hari akhirat ketika kita pulang pada Allah, ada manusia yang dia tengok terkejut amalan dia. Kenapa banyak amalan ni? Aku tak pernah buat amalan ni. Tetapi rupanya Allah bagi sebab dia ajak seorang hamba Allah buat baik. Sepanjang hamba Allah itu buat baik, semua pahalanya dapat pada orang yang mengajak kepada kebaikan itu. Jadi sebab tu saham yang Raja Syafiq katakan itu, syaitan sangat tak nak. Ya, sebab tu dia akan halang kita. Dia tak nak, dia tak datangkan rasa kita nak kena share benda baik ni. Ya, Usrah Nurani ni kita nak share seramai mungkin. Jadi jom pada petang Jumaat ni, marilah kita jangan lepaskan peluang untuk kita mendapat gandaan pahala yang banyak di sisi Allah. Sebab pahala kita dah tak banyak, dosa kita banyak, pahala kita belum tentu diterima oleh Allah. Jadi insya-Allah inilah satu-satunya cara yang boleh kita sama-sama melaksanakan. Dan inilah kan Allah gambarkan tentang ciri-ciri khaira ummah itu adalah menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Suruh itu ialah dengan cara kita ajak, ya, kita ajak. Jadi usrah petang ni pastinya kita macam biasalah, setiap usrah kita rasa syukur kan, sentiasa Allah datangkan melalui pintu konti itu insan-insan yang hebat, yang syarat dengan ilmu dan pengalaman yang tersendiri, yang saya yakin rakan-rakan usrah pastinya boleh menjadikan ianya sebagai ibrah, pengajaran yang kita bawa dalam kehidupan kita. Jadi itu sedikit mukadimah sebenarnya. Pentingnya tolong kita share sebanyak mungkin. Kerana bukan kerana Allah nak bagi share lah, tak. Sebab kita nak pahala yang Allah beri kepada kita. Sebab pahala ni maknanya Allah suka sangat amalan kita buat. Baik, tak nak cakap panjang sebenarnya, kerana kita ada tetamu. Kalau dulu online kan, nak bagi tak terasa sangat. Hari ini kita memang dapat live bersama. Jadi Alhamdulillah saya rasa gembira kerana tetamu-tetamu yang insya-Allah saya nak belajar, kita semua nak belajar daripada perkongsian daripada mereka insya-Allah. Jadi tadi DJ Syafiq kata apa? Ta'aruf, lepas tu terus takaful. Lompat banyak anak tangga tu kan. Dia lompat semua dah sebenarnya, sebab nak ingatkan yang penting tu ta'aruf kan. Sebab betul kita ni benda yang paling basic pun tak buat kan. Ta'aruf tak buat, pergi masjid selamba je tak kenal orang kan. Jiran-jiran dah jadi satu biat. Kita tak rasa penting untuk ta'aruf itu kan. Jadi sebab tu kita saban minggu kita buat surah ni nak ingatkan kepada kita ke masjid, ta'aruflah setidaknya nama orang sebelah kita, jamaah sebelah kita kan, kanan kiri kita kadang-kadang dah duduk bertahun-tahun kan. Jadi insya-Allah ya, barulah nanti DJ Syafiq takaful ya. DJ Syafiq barulah nanti takaful. Dia tafahum dulu, ta'akhi dulu, ta'awun kan, insya-Allah. Okey insya-Allah DJ Syafiq. So kita berkenalan dengan rakan usrah kita yang datang bersama. Untuk rakan-rakan usrah yang lain dapat lebih kenal untuk ta'aruf insya-Allah. Sila Sas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada hari ini, hari yang penuh berkat, Jumaat Mubarakah, dapat bersama-sama dalam usrah. Alhamdulillah, walaupun dah beberapa kali dapat mengikuti usrah bersama dengan nakib kita dan sahabat-sahabat usrah yang lain, tapi Alhamdulillah hari ini dapat bersemuka balik. Saya ingatnya dulu live kat Mekah pun ada berapa kali kan. Allahu Akbar, dengan orang tenggelam timbul kan. Lepas tu nampak lari kot sana, lari kot sini nak bagi line yang bagus kan. Hari ini nampak tenang je kan. Okey, minta maaf mencelah sekejap. Jadi itulah kita punya kenangan kan, kenangan kita usrah ni, masya-Allah. Dan seingat saya waktu tu pun dah waktu nak dekat haji juga. Ni Alhamdulillah, saya Malik Suhaimi ataupun nama sebenarnya Raja Muhammad Suhaimi bin Raja Chulan, berasal dari Ipoh, Perak. Sekarang ni saya bekerja sebagai mutawif lah. Kebanyakan masanya sebagai mutawif. Tapi
ada waktu-waktu yang dilapangkan tu kita pergi kepada kebudayaan Islam lah, dalam nasyid seni dakwah. Alhamdulillah. Jadi gembira sangat hari ni tengok DJ Mona kita, DJ Syafiq kan. Alhamdulillah, ada seorang lagi juga tetamu bersama kita. Alhamdulillah. Jadi syukur pada Allah, dan mudah-mudahan penonton juga semuanya sihat dan dilimpahi rahmat daripada Allah, insya-Allah semuanya. InsyaAllah. Jadi jarang sebenarnya, sebab bila sebut kalau tugasan tu kerjanya mutawif kan, memang kerja dia tawaf ke penjuru alam lah kan, maksudnya jalan. Jadi nak dapat ni sebenarnya bukan senang. Jadi alhamdulillah dapat bersama. Kami mendoakan insya-Allah ya, kerjaya tak kiralah apa pun, sama ada, sebab semuanya baik. Mengajak orang kepada kebaikan melalui platform nasyid itu baik ya. Kemudian mengajak manusia, bimbing manusia ke Baitillahil Haram, ziarah Rasulullah itu baik. Jadi kami doakan Allah beri kesihatan, keafiatan, penjagaan yang penuh insya-Allah kepada Ustaz, dan insya-Allah kami dapat nak dapat banyak daripada Ustaz pada petang ni insya-Allah. Baik. Okey, kita ke sahabat. Saya kalau sebelum bagi salam, saya rasa ini teringat mungkin 8 tahun dulu punya usrah di kaunti kita ni ya. Jadi walaupun banyak kali lepas tu, tapi kali pertama datang untuk berusrah nurani ini, saya kira di antara pengasas yang asas sebenarnya DJ Syafiq, tetamu-tetamu yang sentiasa menceriakan usrah nurani kita sejak daripada awal lagi insya-Allah. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zul, Murabi kita semua, mangkak ayah anda lah dengan saya ni ya. Terima kasih juga kepada kedua DJ yang disayangi, Syafiq dengan DJ Mona. Juga seorang lagi kita punya panel ataupun tetamu Ustaz Malik. Tapi tadi nama penuh lain nama glamour Ustaz Malik tu. Masya-Allah. So tadi saya sebenarnya orang kata bila disebut tentang umrah tu kan, hati saya ni memang macam dipanggil-panggil je untuk sedikit lah sebagai mukadimah ni kan. Sebab saya ni mungkin ramai maklum, saya ni seorang ibu, seorang isteri, seorang ibu kan. Kalau yang belum kenal nama saya Ayat Hamzah, lupa pula nak kenalkan nama, masya-Allah. Punya excited sebab dah lama sebenarnya tak berusrah nurani. Ya tu biasa sebab excited. Bukan excited sebab kita terus takaful lagi ni. Oh ya. Melompat macam dia lompat je. Jadi dia semangat tu dia memang kena ambil kan, dia ketua ke depan je. Maaf pada semua yang mendengar, saya nama saya Haryati Hamzah atau orang kenal lihat Hamzah lah. Okay, jadi saya dah lama dah. Dulu memang biasa dengan usrah nurani, tapi dah lama tak berusrah. Jadi rindu dengar dari kejauhan lah. Kan dekat dalam kereta, dekat rumah kan. So alhamdulillah, terima kasih kerana sudi untuk menjemput pada kali ini untuk 2022 ni, dah hujung-hujung ni kan Ustaz, klinik Islam. So alhamdulillah, bila Ustaz Malik tadi sebut tentang mutawif kan, dan Ustaz Zul pula tadi sebut tentang usrah. Ustaz pun memang seorang murabi untuk usrah suci juga. Usrah yang saya asaskan bersama dengan Ustaz juga. So walaupun dah lama kita tak cuti PKP lama sungguh Ustaz. Tapi insya-Allah dalam hujung tahun ni nak orang kata menebus rindu tu, nak orang kata kembalilah. Kami akan berutuslah umrah tarbiyah. Usrah, ada usrah dengan umrah kan sekali digabungkan ke tanah suci lah insya-Allah. Dengan izinnya dengan apa ni itulah tanya-tanya tengah tu Ustaz nanti lah. Kalau diizinkan insya-Allah kami akan berumrah tarbiyah usaha suci pada hujung tahun. So dan sekarang ni memang sibuk dengan anak-anak. Ada jugalah program sekarang ni kita nak menghampiri raya kurban kan. So kumpulkanlah mana-mana yang berhajat untuk buat ibadah kurban di tanah suci Mekah dan Madinah. Memang bolehlah menghubungi saya nanti insya-Allah. So itu je lah Ustaz. Sebab saya dah tak sabar nak dengar
kata pengurusan daripada Ustaz. Okey, baik, masya-Allah. Masya-Allah ya. Alhamdulillah. Jadi Yat Hamzah yang saya dan kita kenal sebab usrah tu dah lama sangat dah bersama ni kan. Jadi yang gigih, yang selalu, yang committed. Alhamdulillah Allah bagi tu kan pada Yat kan. Sehingga kalau ingat peringkat awal usrah dulu, kadang-kadang tengah-tengah ada program buat syuting ke apa benda, akan kejar juga ke kelas, berlari tuntang tengok Yat masuk kan. Tingkat atas. Jadi bila dia berlari tu dengar kat tangga tu dah dengar dah lepas dia masuk. Lepas tu kadang-kadang terpaksa keluar sebab nak sambung balik ya. Begitulah saya kira pengorbanan atau begitulah juga cerita-cerita ya yang pastinya Allah nilai, yang kita harap pastinya sebab Allah tu kan menilai kita bukan dengan setan, tetapi Allah menilai walaupun sebesar zarah, Allah katakan. Jadi kita harap semua benda baik yang pernah kita lakukan satu masa dahulu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekal disimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan wa sahlan, kami doakan Yat bersama keluarga, suami kan selalu musafir, berkhidmat di luar negara dengan anak-anaknya. Jadi semuanya semoga terjaga ya Allah. Hantarlah sentiasa malaikat-Mu menjaga kepada hamba-Mu ini ya Allah, agar terjaga dari sebarang fitnah, perkara tak baik, dan selamat sentiasa dan dapat apa yang dicita-citakan insya-Allah. Amin. Masya-Allah. Itu dia Mona, kita dah kenal dengan rakan usrah kita yang mana nama-namanya ni kalau sebut dah kenal lah semua kan. Betul. Nama Ustaz Malik adanya lagu terbaru dekat Radio IKIM ni, anugerah keinsafan Ustaz kan. Kita tak sebut pun tadi cewa tunggu tapi tak sebut tak apa, sekejap lagi boleh dengar Ustaz bawakan lirik-lirik yang tu insya-Allah. Dan juga Kak Yat pun sama, alhamdulillah. Suara Kak Yat ni saya tak masuk IKIM lagi dah dengar dah kat Usrah Nurani. Masya-Allah. Punya lama kan kita duduk dengar Usrah waktu sebelum tu masuk IKIM, mungkin DJ Mona lah kan sentiasa mendengarkan, alhamdulillah. Dan kita bersama lagi DJ Mona jangan sebutlah. Itulah Langgak Tungku yang iklan 15 tahun dulu agaknya ke 10 tahun dulu. 18 tahun. 18 je. Allah agak patut kena ulang balik tu pada ulang tahun IKIM tu kan. Jadi masya-Allah. Dulu dengan surat kan. Jadi kena hantar ke alamat hantar kita kan surat zaman-zaman tu. Mana ada WhatsApp, mana ada SMS pun tak. SMS. Jadi kalau nak hubungi tu yang bagi nama alamat tu ya. Betul. Masya-Allah. Ramai pastinya yang mendengar ni pun satu masa pernah menulis surat kepada IKIM. Allah. Hari ni lebih mudah kan. Just klik saja dan kita dah nampak bersama. Betul. Semua di hujung jari, masya-Allah. Seronok kan sebenarnya bila kita buka kembali sejarah-sejarah kita ni, tambah-tambah Usrah Nurani lebih 10 tahun dan pendengar IKIM sekalipun memang berasal dari rancangan Usrah Nurani terbawa-bawa sampailah sekarang kan. Alhamdulillah. Moga dapat lagi yang baik-baik. Okey. Dan sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat-sahabat usrah kita, rakan usrah kita yang berada di sini. Dan kita nak teruskan perkongsian kita, Mona. Pasti ada asas dan juga paksinya untuk kita nak berbincang, bersembang-sembang kita pada petang ni, Mona. Betul. Dan untuk petang ini kita nak bincangkan tentang tajuk korban itu indah. Ya, kalau ikutkan tarikh kita ni, Mona, memang dah di pertengahan Zulqaidah dan kita sedang bergerak ke arah Zulhijjah. Namun kita juga mendapat makluman daripada pihak tabung haji Malaysia yang sekarang ini pun sedang menguruskan para jemaah haji, dan berasa begitu syukur sekali sebab jemaah haji kita sangat-sangat rasa syukur dapat kembali hadir ke Tanah Suci Mekah pada kali ini, walaupun jumlahnya mungkin tak ramai, tapi alhamdulillah kita dapat teruskan lagi ibadah agung kita pada kali ini. Namun di sebalik nama korban tu, Mona, dia akan tersemat juga berkaitan dengan cerita pengalaman daripada kita sendiri. Cakap pasal korban tu, kita mungkin ingat ibadah korban dengan apa situasi yang berlaku dekat Tanah Suci Mekah. Tapi bila kita adaptasi dalam kehidupan kita, masing-masing ada pengorbanan dalam keluarga, pengorbanan dalam hidup kita, macam-macam yang kita buat kan. Jadi jom kita nak sama berkongsi cerita yang baik-baik ini bersama dengan rakan usrah kita yang pastinya ada cerita yang memberikan inspirasi kepada kita, insya-Allah. Dan untuk waktu ini bersama Al-Fadhil Ustaz Ramli untuk tajuk ini, korban itu indah. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Allah Rabbi, masya-Allah ya. Saya sangat insaf bila bercakap soal benda yang sangat berat ini. Saya takut saya tak boleh mampu menyampaikan seperti apa yang Allah hendak kita semua tahu. Ya, sebab apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sesuatu perintah, Maha suci Allah daripada mengambil faedah daripada perintah itu.
Dan pastinya tujuan perintah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk faedah manusia itu sendiri, ya. Apa kata DJ Syafiq, DJ Mona, ya, kita sebab benda ni berat dah persera. Saya cerita tentang benda yang terhebat ni jadi berat. Jadi kita cuba lapik diri kita, jiwa kita ni dengan zikir lah kot, ya. Jadi ustaz yang kita dapat pegang, dia tak ada di Mekah tu, kita ajak dia bawa kita zikir, santun hati kita, damaikan jiwa yang sering resah ni, ya, yang penuh dengan tak tahu apa jenis sampah dalam hati ni, bersihkan insya-Allah Ustaz. InsyaAllah kita istighfar di petang ini. Mudah-mudahan istighfar itu menjadikan kita menyucikan hati kita dan diri kita, insyaAllah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. ربي زدني علما نافعا ووافق لي عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Wahai Tuhan, kami memohon keampunan dan kerahmatan. Tambahkan pada kami ilmu yang berguna. Terimalah penyesalan kami dan perkenankan taubat kami ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahu Akbar, ya. Saya yakin akan Usrah bersetuju dengan saya bahawa saat kita melantunkan kalimat taubat kepada Allah, kita rasa betapa dekatnya hati kita dengan Allah. Sebab kita tahu bahawa tujuan hidup kita ini sebenarnya sebagai hamba tidak lain dan tidak bukan adalah untuk rasa dekat dengan Allah. Sebab bila kita dekat dengan Allah, di situlah letaknya tenang. Bila kita dekat dengan Allah, di situlah letaknya kepuasan pada cinta dan kasih sayang. Bila kita dekat dengan Allah, di situlah penjagaan dan pelindungan. Kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada resah dan gelisah dalam hidup. Jadi kita rasa satu momen yang sangat indah, damai dalam hidup. Dan saya kira alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dengan sebab itu insya-Allah nanti kita akan sama lagi berzikir, ya. Dan kita tengok tajuk kita tadi, korban itu indah, ya. Mungkin dengan cepat sebab saya nak dengar kisah daripada Ustaz Malik sendiri dan Yat sendiri. Dalam kita bukan nak mengajar, sebab Usrah Narani bukan dibina untuk mengajar, tetapi mengajak berkongsi sama-sama, kerana kita yakin, ya, dalam kita bercakap kepada manusia, manusia itu ialah insan-insan hebat yang punya dunia mereka sendiri, yang kita tak tahu dunia mereka. Apa yang kita buat adalah kita berkongsi dengan harapan, ya Allah, menjadi input-input yang baik yang akan menggerakkan kebaikan-kebaikan yang dah memang ada dalam diri setiap manusia itu. Baik, bila kita cakap tentang korban, kenapa saya rasa berat? Sebab korban adalah satu ibadah yang sangat besar. Kemudian daripada ibadah itu dia akan membentuk
karakter kita, membentuk karakter. Satu dia ibadah yang besar. Sebab kalau kita faham, kita perasan Ustaz kan, DJ Syafiq kan, kalau kita tanya apa tujuan kita solat, nak dekat dengan Allah. Apa tujuan kita baca Quran? Nak dekat dengan Allah. Apa tujuan kita puasa? Nak dekat dengan Allah. Apa tujuan kita membayar zakat contohnya? Sebab aku nak dekat dengan Allah. Tujuan ibadat adalah untuk dekat. Jadi Allah jadikan ibadat, tetapi tujuannya adalah untuk dekat. Rakan usrah perasan tak satu benda? Ada satu ibadat yang Allah buang nama ibadat tu, tinggal terus tujuan. Dia adalah korban. Maknanya hak tadi itu solat untuk korban, tapi ini adalah sebab dekat makna korban. Ya, bahkan korban, ya, bukan korban adalah satu kalimat, maknanya kalau kita nak, mungkin dalam nak feel bahasa itu adalah kedekatan yang tidak ada antara di antara kita dan dia. Ya, kita boleh dekat tetapi banyak antara, ya. Kalau saya dengan Ustaz sekarang ni agak dekat, ya, tetapi antaranya adalah paling tidak udara yang ada, ya. Namun bila kita sebut korban, kedekatan yang tidak lagi ada antara di antara kita dan dia dan Allah. Maksudnya dia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, kalaulah kita tidak mengambil roh berkat, ya, roh keberkatan, roh korban. So maknanya sejauh mana dan bila kita akan sampai dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi indahnya korban kerana ia adalah satu ibadat yang Allah buat semata-mata untuk kita capai ketenangan, kepuasan yang paling kita nak dalam hidup. Kita nak rehat, kita nak tenang, ya, dalam keadaan orang kata rest world ini, kita nak macam okey, damai, tenang. Ketika mungkin orang hari ini orang mudah sangat kutuk orang kan, kita mungkin orang kutuk tapi kita tak rasa apa pun dalam hati kita. Baik, itu yang pertama yang saya nak ajak kita semua nampak bahawa ada satu ibadah yang nama ibadah tu korban. Yang ibadah lain Allah sebut nama tujuannya korban. Ini ibadahnya korban untuk tujuannya tentulah korban nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya nak dengar perkongsian Ustaz Malik sendiri, ya, maknanya ibadah korban yang membentuk kita nak sebut ni adalah yang pertama, tuan-tuan tolong aminkan, ya, walaupun tadi Yat disebutkan bahawa dia juga membantu rakan-rakan yang mungkin ada yang nak berkorban dimudah carakan, ya. Masing-masing saya pun ada ramai lagi yang memudah carakan untuk kita mengajak. Tetapi maknanya bila sebut korban, kita terlibat dengan ritual ibadah korban pada hari yang, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tersebut tadi, kalau sebut dalam Al-Quran ada satu kalimat yang menunjukkan nikmat bila terlampau besar, maka Allah gunakan kalimah bukan kathir tapi kautsar. Ya, bukan kathir lagi tetapi kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar, ya. Maknanya bila sebut nikmat yang sangat besar, dan al-kautsar ini hanya satu kalimat yang Allah sebut dalam Quran. Sekali Allah sebut. Tak ada pada surah lain, hanya pada sekali Allah sebut inna a'tainaka al-kautsar, ya. Dan kemudian bila kita dapat nikmat, ya, apa kita kena buat? Apa Allah perintah bila kamu dapat nikmat? Fasalli li rabbika. Allah suruh kita solat. Tetapi bukan solat saja, wanhar. Kalau kita kira balik-balik rakan nusrah yang dikasih sekalian, solat 5 kali sepanjang tahun. Maknanya 365 hari terbuka peluang untuk kita tunjuk pada Allah, untuk kita menunjukkan syukur dan kita dapat nikmat daripada Allah. Allah ulang sebanyak itu. Kita ulang sebanyak itu 5 kali sehari. Tetapi ada pun nahar, korban itu dalam 365 hari hanya ada 4 hari saja yang Allah buka. Maknanya kalau 4 hari itu pun kita tak ambil peluang. Dari sini dia sudut ritualnya. Kita belum nak cerita tentang rohnya. Sebab Allah tak suruh kalau tidak mendatangkan roh. Jadi kalau kita tak terlibat, sedangkan kita ada keupayaan, ada kemampuan tapi tak sampai seru sebab kita rasa ni untuk orang ni, bukan untuk kita, dan kita takut perkara tersebut. Sebab Nabi kan mengancam orang yang ada lebihan daripada hartanya pada hari Eid, ya, pada hari raya korban, tetapi dia tidak memberi korban, maka Nabi kata tak payahlah datang dekat dengan tempat musalla kami ini. Allahu Rabbi, ya. Dan semua yang dikasih sekalian, saya nak mungkin kongsi yang kedua nanti adalah sebenarnya hidup ini perlukan berkat, dan anak kunci berkat adalah korban.
Maknanya kalau kita nak dalam hidup ni berkat, dia letak pada korban. Dan sebab itulah hari ni kalau kita pergi Mekah kan, Masya Allah Mekah ya, selama ribuan tahun orang duduk dalam keadaan selesa. Tapi sebenarnya adalah daripada korban Siti Hajar. Dengan sebab ada korban itu, maka adalah Mekah sekarang. Maknanya kalau manusia tak nak berkorban, kita tak dapat berkat. Bumi berkat itu adalah kerana korbannya manusia. Ini yang kita nak nampak. Suami yang berkorban, ayah yang berkorban, anak yang berkorban, masyarakat yang berkorban, negara yang berkorban, barulah turun berkat pada kita semua. Kita nak berkat sebab berkat tu best. Tapi kita tak nak berkat. Maka sebab tu kita nak convert kan. Tajuk kita sangat menarik. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona ya, memilih tajuk ini, menyatakan bahawa Masya Allah kita nak lihat dia adalah satu benda keberkatan. Dan okey, saya itu mungkin nanti kita bincang perlahan sebab kita nak dengar perkongsian. Sebab saya pun difahamkan Ustaz Malik baru ni kan, Allah uji dengan anak yang disayangi, dijemput dalam satu keadaan yang agak tragik juga kan. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit lah, sebab bila kita korban ni bagaimana menelan segala apa yang Allah tentukan tersebut dan untuk merasai manisnya redha dan dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita baca je kan, ayah yang tunggu anak umur 80 tahun nak dapat anak seorang, tiba-tiba Allah suruh korban, Allah nak ambil anak tersebut. Jadi mungkin kongsi petang ni kita boleh bayanglah, itulah nilai korban, itulah nilai Nabi Allah Ibrahim, itulah nilai Nabi Allah Ismail, itu nilai Siti Hajar yang Allah ulang-ulang pada saat kita berkorban. Sila Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rakan Kausrah, Nakib dan DJ, sebenarnya bila Ustaz sebut tadi tu, dia ada sedikit touching lah kan. Sebenarnya bila kita tengok sejarah pengorbanan ni, Allah minta korban ni daripada anak Nabi Adam lagi. Bila mana Allah nak menentukan antara dua kan, Habil dan Qabil tu, yang mana Allah kata apa, idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Yang seorang Allah terima, seorang Allah tak terima. Allah nak tengok betul ke, mana satu yang betul antara dua anak Nabi Adam ni, mana satu yang Allah nak terima. Maka mereka masing-masing berkorban dan Allah terima yang paling baik korbannya. Macam tu juga bila kita tengok cerita bagaimana Nabi Ibrahim, pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim ni, berapa lama Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Sarah, tak dapat anak. Akhirnya berkahwin dengan Siti Hajar, dapat anak. Dan bila dah besar anak tu, Allah perintahkan pula untuk disembelih, dikorbankan. Jadi ujian yang Allah bagi pada kekasih Allah hebat sangat. Sebab saya sendiri selalu cerita bila kita lalu dekat kawasan Mina, ceritalah macam mana inilah Mina, tempat di mana Nabi Ibrahim bawa anak dia untuk disembelih, untuk menunjukkan betapa bersedianya Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anak yang paling dia sayang, yang dah lama tunggu. Akhirnya Allah bagi anak tu, dan Allah pisahkan pula lama duduk dekat satu lembah yang kering kontang. Kemudian dah besar Allah suruh sembelih. Jadi cerita ni selalu saya cerita. Mungkin rasanya kalau jemaah umrah saya dengar sekarang ni, dia kata ini memang betul lah, cerita wajib lah Ustaz Raja ni kan. Sebab apa, bila dah lalu kawasan Mina, lalu dekat bukit yang tempat dikatakan Nabi Ibrahim sembelih anaknya, di situlah kita akan cerita. Jadi takdirnya Allah buat dalam keadaan kita selalu memotivasi orang. Jadi Allah kata, sekarang ni Allah nak tengok kau pula. Kan? Jadi hari tu waktu Ramadan, seperti biasalah rutin saya, bila umrah buka memang kita banyak di sana lah. Jadi Ramadan kali ni, daripada awal Ramadan memang saya sambut Ramadan kat sana, dan sampailah 5 bulan Ramadan. Akhir sebelum balik tu, kawan-kawan pujuk kan, tak payah balik lah, kita dah 2 tahun tak puasa kat Mekah kan, kali ni tak payah balik lah. Ramailah kawan-kawan yang duduk satu rumah sewa, semua cakap tak payah balik, kita lagi 2 hari nak raya balik lah, nak rasa 10 akhir Ramadan kan. Sebab 10 akhir Ramadan ni satu momen yang memang indah lah kan, di Haramain, di Mekah lah terutamanya. Cuma saya jawab
pada kawan-kawan tu, tahun depan lah kot. Biarlah tahun depan lah saya duduk lama sikit kat Mekah. Tahun depan mungkin saya biarlah 2 hari ke atau malam raya baru balik pun tak apa. Tapi tahun ni rasa macam nak balik. Rupa-rupanya Allah gerakkan hati tu, saya balik. Lebih kurang ialah 15 Ramadan macam tu sampai Malaysia. Seronok jumpa anak-anak, jumpa keluarga, bawa diorang pergi balik kampung. Yalah, dalam keadaan lama tak jumpa kan. Sebelum ni waktu saya di Mekah tu, kita duk video call dengan anak-anak semua. Bila balik alhamdulillah seronok. Dan kemuncak dia malam yang sebelum berlakunya tragedi, saya bawa keluarga pergi ke Dataran Merdeka, ada iftar KL kan. Jadi bawa dong tengok suasana. Yalah, Kuala Lumpur orang buka puasa ramai-ramai apa semua, dah lama tak ada macam tu. Dan malam tu sangat seronok, semua meraihkan anak-anak dalam keadaan yalah gembira. Allah takdirkan besoknya tu yalah Allah yang telah mentakdirkan, dan itu semua adalah ketentuan daripada Allah. Kami redha, dan tanpa disangka tengah anak-anak bermain, ada yang main kat atas, semua tengah main kat atas lah, bermain-main kat atas. Dan anak yang kecil ni baru, anak saya yang kecil ni setahun 5 bulan, baru lepas menyusu dengan mak dia, turun daripada riba maknya perasan dia naik ke atas bermain dengan adik-beradik yang lain. Dalam 20 minit maknya tak dengar suara anaknya. Mana anak yang bungsu ni? Saya ada juga. Saya waktu tu tengah bersiap, waktu tu nak zuhur lah. Jadi duk masuk bilik air lah, duk ni semua kan. Saya keluar bilik air, tengok isteri saya ni tengah mencari, bising-bising tanya yang kat atas, mana adik. Jadi diorang perasan, diorang pun turun, cakap adik tak ada kat atas. Bila cakap tak ada kat atas, kelang kabut lah. Carilah keliling rumah, dekat dapurnya, dekat luar. Dan akhirnya kami keluar. Bila kami keluar, yang inilah saya tengok macam mana. Yalah, bila kita kata Siti Hajar waktu dah tak ada air untuk diminum oleh Nabi Ismail, berlari antara Safa dan Marwah. Bila saya fikir balik waktu tu, kami ni berlari-lari. Isteri saya ni berlari daripada depan rumah sampai lorong-lorong taman semua. Yang saya pula mencarilah di sekitar-sekitar situ kan, untuk menyelamatkan kalau anak kita dalam bahaya kan. Jadi saya, antara yang saya terbayang tu macam tu lah, anak saya, isteri saya berlari dari sana ke sini cari mana anak ni. Dan takdirnya saya carilah dekat depan-depan, takut jatuh longkang ke kan, longkang besar kat depan rumah, kat tepi jalan raya. Akhirnya anak saya yang 5 tahun tu dipanggil, kata balik dah jumpa dah adik. Bila dia kata dah jumpa adik, saya antara dua, seronok tapi nak tahu dekat mana kan. Saya pun tanya, kat mana adik? Jumpa Abdul Rahman, nama dia Abdul Rahman. Abdul Rahman jumpa kat mana adik? Ada kat dalam kolam. Jadi dekat luar rumah tu ada satu kolam fiber yang macam tangki air tu. Dekat situ ada letak ikan lah. Saya punya abang ipar dia letak ikan kat situ. Dia rajin menjala letak ikan kat situ. Jadi satu benda yang memang kami semua tak terfikir untuk pergi kat situ, tapi anak yang umur 5 tahun tu pergi. Dan takdir Allah waktu tu, saya berlari pergi ke kolam, tengok anak tu. Saya mengharapkan dia terkapai-kapai, tapi saya pergi tengok rupanya dah timbul dah. Dah timbul bermakna dalam hati saya, anak aku dah tak ada. Dan saya tak beritahu isteri saya anak tu dah tak ada. Saya angkat, saya cuba keluarkan air daripada badan dia kan. Sebab bila dah timbul memang saya dah tahu dah lah, memang dah tak ada. Jadi saya nak tenangkan isteri tu, saya panggil dia daripada jauh, dia berlari. Tengok saya dah dukung anak kan, dia berlari daripada jauh datang. Bila datang, saya kata tak apa, kita pergi klinik, ada emergency yang terdekat sini kan. Jadi takdirnya Allah buat, dia tak nampak anak tu dalam keadaan yang waktu terapung. Saya je lah. Jadi saya tanggung seorang sebab saya sendiri yang tengok. Anak yang 5 tahun dia tak ada perasaan lagi. Dia bolehlah cerita sedih tapi tak adalah ni kan. Jadi saya angkat dan bawa pergi klinik. Dia orang buat CPR sampai 40 minit memang dah tak ada. Waktu tu lah baru isteri saya dapat tahu. Dan dia terjelupuk lah. Dan saya angkat dia. Waktu tu memang saya minta Allah bagi kekuatan. Dan saya kata kat isteri, ini Allah punya, Allah bagi pinjam dan Allah dah ambil balik. Kita tak boleh nak marah, kita tak boleh nak terlalu sedih, kita tak boleh nak menyalahi semua benda. Kerana apa? Allah dah bagi pinjam, Allah ambil balik. Itu hak Allah. Dan kita ada 5 lagi amanah Allah ni. Anak 6, 5 lagi amanah Allah. Kalau kita dengan sebab Allah ambil 1 ni, kita abaikan yang 5 ni,
apa nak jadi dengan mereka kan. Jadi akhirnya kami redha, dan sebenarnya saya pun boleh cakap je waktu tu hati masih yalah kan, bila jenazah dah betul-betul selesai postmortem apa semua, bawa balik ke rumah, dah letak kat ruang tamu, semua keluarga berkumpul. Waktu tu tengok anak tu dah terbujur, anak yang tengah seronok main, anak yang tengah seronok main, setahun 5 bulan baru dapat kaki kan. Waktu tu lah tengok anak tu dah terbaring dengan kain kafannya apa semua, adik-beradik dia, kakak abang dia duk cium dia. Jadi waktu tu lah Allah terus terpacul dari lidah saya. Saya kata, ya Allah, ini anak yang kau bagi dan aku pulangkan pada engkau, aku redha. Dan saya pun cakap pada isteri, pada semua keluarga, kita redha atas pemberian ni kerana Allah nak ambil balik dan Allah lebih sayang dia. Kalau atas jagaan kita tak tahu, mungkin boleh membesar, tapi apa nak jadi dengan dia wallahu alam. Tapi bila Allah dah ambil, Allah sayang, Allah akan letakkan di tempat yang terbaik. Jadi ujiannya besar sebab lagi 9 hari nak raya. Lagi 9 hari nak raya, baju raya dah ada, kasut raya dah ada kan, dah siap dah semua, menunggu hari untuk menyambut raya. Seronok lah, anak ni dah makin membesar apa semua kan. Tapi itulah takdir Allah, dan di situlah baru kita tahu rupanya yang pengorbanan tu yang kita selalu sebutkan tu tak semudahnya kan, tak semudah yang kita sebut. Boleh sebut berkorban, tapi bila Allah tuntut kita dengan satu pengorbanan tu, hanya kita dan Allah yang tahu lah. Allah Rabbi, Masya Allah. Nanti kita akan kongsi dengan Yad sendiri, dengan Ustaz Malik sendiri. Sebenarnya apa kisah tadi, sebenarnya pasti juga ramai orang yang melalui benda yang sama. Bagaimana saat merasai terkorbannya, bagaimana pula pengorbanan kita, itu yang kita nak bincang sebenarnya, nak tahu bagaimana pengorbanan kita, mengorbankan rasa-rasa yang menyesakkan kita, ya, bagaimana kita ambil masa untuk semua itu, ya. Syafiq kita Yad, nanti nampaknya kami nak dengar perkongsian daripada Yad, tapi nampaknya kita kena break sekejap. Betul. Ya, jadi insya-Allah rakan Usrah jangan ke mana-mana, ingat terus share dengan rakan-rakan yang lain untuk sama-sama kita berkongsi kebaikan pada petang Jumaat penuh berkat ini, agar kita mendapat keberkatan itu. Amin. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan perkongsian selepas ni bersama dengan Kak Yad Hamzah pula lepas ni kan, insyaAllah pasti rakan-rakan pendengar pun tak sabar-sabar sebenarnya Ustaz nak menantikan apa perkongsian selanjutnya. Dan jangan ke mana-mana, jangan ubah siaran radio IKIM ini yang tengah tonton di Facebook Live, yang tengah lihat sekarang di YouTube IKIM, kekal saja berada di situ. Kita akan kembali bersama Usrah Nurani sesi yang kedua. Berehat seketika, kembali selepas ini, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Man, dah daftar korban. Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas, kos sara hidup tinggi, pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Kedaulatan makanan berkembang sebagai salah satu penyelesaian kepada kesan perubahan iklim terhadap sekuriti makanan, pengurangan hak pengeluar dan pengguna makanan tempatan, peningkatan kemiskinan, kelaparan serta kepincangan sistem makanan. Usaha untuk menjaga elemen sekuriti makanan negara amat penting untuk meningkatkan keupayaan sektor agro makanan sebagai suatu sektor yang mampan, berteknologi tinggi, berdaya tahan dengan sebarang perubahan iklim seterusnya, dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi merungkai dan menjawab persoalan ini, IKIM akan menganjurkan seminar isu dan cabaran mengekalkan kedaulatan makanan negara dalam konteks perubahan iklim dan sekuriti makanan, Perspektif Islam pada 21 Jun 2022. Untuk menyertai seminar ini, sila layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut atau hubungi unit program dan latihan di talian 03 6204 6320 atau 325. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah.
anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Ya, betul. Terima kasih kepada sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar yang juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kekal saja, tak bergerak ke mana. Saya tengok view kita dekat situ, Mona. Sebab nak teruskan lagi perkongsian selanjutnya Usrah Nurani pada petang ini bersama dengan naqib tetap kita Al-Fadil Ustaz Zulamli Muhammad Razali. Juga dua orang rakan usrah kita. Alhamdulillah, kita ada Ustaz Malik Suhaimi dan juga Puan Yat Hamzah. Okey. Dan kita nak bawakan sesi Usrah Nurani di bahagian kedua bersama dengan awalan kita ni, Mona. Kita ada kamus bahasa Arab Usrah Nurani. Mohon izin Ustaz Zulamli. Ya Allah. Ya Allah. Okey, jom. Kalau kita lihat tajuk kita, Mona, memang penuh dengan maknanya dan itulah juga kita nak pilih sebagai satu dua perkataan yang boleh kita belajar dalam bahasa Arab, iaitu korban itu indah ataupun pengorbanan lah. Kita cakap tentang isu yang kita bincangkan pada petang ni. Apakah ia, Mona, dalam bahasa Arab? Ya. Okey. Kita ambil korban. Kalau kita kata pengorbanan tu tadhiyah. Tadhiyah. Betul. Ni tengah tulis saya tengah tulis ni. Ya. Ustaz Malik bantu juga, Ustaz Malik. Okay. Ustaz Malik biasa makan nasi Arab. Nasi dekat Mekah kan, ke sana. Jadi tadhiyah. Ya. Okey, baik. Kalau itu indah tu kita gabungkan sekali boleh, Mona? Boleh. Kalau indah, cantik. Cantik, jamil. Okey, jamil, cantik. Okey. Itu hadha atau hadhihi. Hadhihi, hadha. Ini itulah kan. Okey, bila kita gabungkan pula ketiga-tiga perkataan tersebut, pengorbanan itu indah. Bagaimana pula bunyinya? At-tadhiyah At-tadhiyah jamila. At-tadhiyah
Jamila. Cik dia kalau boleh sebut suka je ulang 2-3 kali ya Ustaz. Wah. Jadi itulah Mona, kita mengharapkan pengorbanan kita ni bukan kata sekarang saja, tapi pengorbanan kita ni sebagai khalifah Allah. Apa saja yang kita buat hari ni, kita korban laksanakan amal ibadah kita hari ni, korban bersungguh-sungguh. Masanya kita korban untuk laksanakan apa sahaja ikhlas kerana Allah. Moga itu Allah kurniakan yang baik-baik nanti di akhirat kelak. Ya, insya-Allah, amin. Dan untuk waktu ini kita kembali bersama Usrah Nurani bersama Naqib Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali untuk tajuk kurban itu indah. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Sangat positif tajuk kita ya, sebab kalau kita dengar kisah daripada Ustaz Malik sebentar tadi, Allah sakitnya, peritnya, beratnya. Tapi kita jarang melihat indahnya apa yang kita dapat itu sebenarnya. Sebab Allah tak pernah sekalipun dalam hidup kita zalim kepada kita. Allah tak pernah saja-saja menyakitkan kita, pastinya. Jadi kita cuba nak melihat keindahan itu. InsyaAllah kita nak sangat mendengar daripada perkongsian. Sebab kalau korban itu, kita mesti bercakap tentang Siti Hajar. Kalau kita berkorban, kita akan mesti bercakap tentang Nabi Ibrahim. Kalau berkorban, kita mesti cakap tentang Nabi Allah Ismail. Jadi komponen yang lengkap dalam hidup manusia, perempuan, lelaki, anak, ayah, ibu ya. Walau bagaimanapun kita nak sejukkan petang Jumaat ini dengan mungkin berzikir atau berselawat. Silakan Ustaz dulu sebelum perkongsian. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allah Rabbi, ya Allah, Masya Allah ya. Hello. Saat kita, Nabi pun memesan kepada kita untuk memperbanyakkan selawat ya, dan apatah lagi selawat yang kita harap dengan keagungan, sebab selawat itu bukan daripada Nabi tetapi selawat yang datang daripada Allah untuk hati-hati kita yang penuh gelisah ni ya, penuh dengan nak redha apa yang Allah beri ketika kita diuji ya, nak bersyukur pada saat Allah mengurnia, nak itu dan ini yang selari dengan kehendak Allah. Mungkin kita sangat nak mendengar perkongsian daripada Yat ya, yang ialah Yat sini melihat tajuk kita ni dengan pandangan seorang ibu, pandangan seorang wanita, seorang bekerjaya ya, banyak sekali yang mungkin boleh Yat wakilkan untuk kongsikan bersama petang ni. Sila Yat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Zul, Ustaz Malik, dan saya rasa macam agak lega bila tadi DJ Mona share tentang maksud dalam bahasa Arab atau hiyah Jamilah. Betul ke sebelum? Pas tak? Betul. Sebab pada saya kan tajuk korban ni secara personal lah, secara peribadi. Sangat pada saya tadi Ustaz boleh cakap dah, memang berat lah. Pada saya berat. Dan sebut korban tu hati saya bergetar lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang rasa macam aku pernah ke korban. Mungkin aku cakap aku dah berkorban, mungkin bila bercakap dengan suami, dengan anak, macam-macam dah boleh dah berkorban, macam-macam dah saya dah korban sebagai isteri. Tapi benarkah itu pengorbanan yang sebenar-benarnya yang dituntut oleh agama? Benarkah itu pengorbanan sejati yang aku dah buat? Adakah pengorbanan aku tu diterima? Sebab kita selalu
sebagai manusia kan, macam tadi Ustaz cakap kan, mungkin hari ni saya share pengungsian saya lebih kepada perspektif seorang wanita, pengorbanan sebagai seorang hamba, meneruskan kehidupan sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu. Saya faham bila mana sekarang ni saya tengok percentage kes depresi di kalangan wanita, khususnya bergelar ibu, isteri, sangat kronik. Bila kata sangat tinggi. Walaupun di negara kita, negara Islam, saya faham sebab saya melaluinya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Sebab itu kita perlu ada agama sebagai peninding kita, sebagai kekuatan kita. Sebab itu tadi disebut tentang korban tu, ia bukan saja melibatkan wang ringgit lah, kena buat ibadah korban, kena keluarkan wang sekian-sekian kan. Tapi sebenarnya lebih kepada masa, tenaga, pemahaman, pemikiran. Itu bagi saya itu maksud korban tu, dan ia melibatkan, dia memerlukan kekuatan yang luar biasa, keberanian, keazaman, keikhlasan, yakin, kesabaran. Benda yang bagi saya satu perkara yang sangat susah untuk kita achieve, iaitu kesabaran. Ikhlas, tadi saya sebut dah kan, itu pun sangat susah, dan juga mujahadah. Mujahadah ni satu yang kita kena buat secara sungguh-sungguh. Istiqamah. Mujahadah ni bagi saya macam mana nak cakap, bagi saya kemenangan, kekuatan seseorang itu, especially wanita ni, bila mana dia dapat berjaya melawan hawa nafsunya sendiri. Sebagai contoh, sebagai seorang ibu, kita penat kan, bila kita penat kita akan stres, kita akan mulalah nak membibil, kita mulalah nak orang kata nak naik angin. Itu adalah benda-benda yang diterdorong dengan nafsu. Bila mana kita tak kuat, kita akan ikut je. Nak marah, kita nak melenting ke anak, kita akan gunakan bahasa-bahasa yang kasar, kita akan menghukumnya pada orang kata cara dengan yang tidak sepatutnya kan. Kita nak kata nak jalan mudah lah, nak lepaskan stres kita lempiaskan pada anak. Jadi bila Ustaz share tadi tentang bila dah kehilangan tu, manusia kan bila depan mata dia tidak akan rasa sangat, dia kita nak lepas je, tapi bila dah hilang tu, masya-Allah tabarakallah, terasa tau. Saya ni alhamdulillah tahun lepas bulan 11, masa tu negara kita baru je buka untuk ibadah umrah. Masa tu memang tak ramai yang pergi. Saya berpeluang alhamdulillah dapat pergi ke sana. Saya terpaksa tinggalkan anak saya baru 3 bulan. Saya baru habis pantang. Anak saya yang bongsu baru 3 bulan dan yang kelima. Saya pergi sana, saya terpaksa tinggalkan. Alhamdulillah suami sangat memahami. Dia gila-gila dengan mak saya, dengan mak tu, jagalah anak-anak kan, especially yang kecil tu kan. Saya sangat mengesyorkan mana-mana wanita, kalau rasa nak dapatkan kekuatan, satu is bila ada rezeki, pergilah ke sana, ke Tanah Suci Mekah, di mana saya dapat rasa boleh release yang teramat sangat. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni tak kuat, kita rasa lemah, kita rasa penat. Cuba ingat balik sirah. Kita kadang-kadang kita tak nak baca, tak mampu. Bila kita pergi sana, kita nak menghayati sendiri. Saya pergi sana, saya tengok macam mana bila kita buat ibadah sa'i kan, daripada Safa ke Marwah, macam mana ingat balik macam mana penat di Siti Hajar, burang alik 7 kali, Safa Marwah, anaknya menangis kan, dan mencari air, bukannya benda yang mudah. Sekarang ni memanglah buat sa'i ni ada aircon, ada lantai yang kata selesa lah, tapi yang sejuk kan cuaca ni, tapi berbeza sekali dengan apa yang berlaku dulu sewaktu keadaan Siti Hajar itu sendiri, berbeza sangat jauh. So ingat balik pengorbanan Siti Hajar. Bila kita penat ni, ya Allah, penat aku ni tak seberapa sebenarnya. Itu motivasi lah sebagai seorang wanita. Tak seberapa sebenarnya kalau nak bandingkan dengan penat ni Siti Hajar. Kalau kita rasa macam nak burn out ni, terlampau penat, kita dah stres dan sebagainya, bila kat sana kan di Tanah Suci Mekah, kita ada, kalau ada berpeluang untuk panjat Gua Hira menuju ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa sendiri macam mana memanjat. Walaupun sekarang ni memang dah ada tangga, mudahlah, tapi penat juga tu sebenarnya, pancit juga untuk seorang wanita yang mungkin bawa anak-anak kecil dan sebagainya.
bila rasa penat, ingatlah macam mana penatnya Siti Khadijah, Ummul Mukminin, naik turun setiap hari, ya, menemani suaminya bawa makanan, masak lagi, nak panjat gunung lagi. Penat sangat. Saya tahu sebab saya dah lalui dah 3 kali dah, alhamdulillah. Orang kata dapat pengalaman tu untuk panjat Gua Hira. Jadi saya tahu macam mana penat. Jadi macam kita bila kita dapat rasa tu, Masya Allah, aku ni rasa malu. Aku rasa sikit je aku dah bila aku rasa penat sikit, aku dah macam rasa nak, orang kata apa Ustaz, kita rasa mengeluh, kita rasa nak ya, kita membebel dan sebagainya. Jadi itu motivasi, kekuatan. Ya Allah, malu, memang malu. Sungguh malu. So bila kita rasakan, lagi satu saya nak sentuh, ada wanita, dia rasa diri dia mungkinlah kurang dihargai oleh suami, mungkin dizalimi oleh suami, kan. Ingat balik macam mana Asiyah binti Muzahim, isteri Firaun, diseksa, Ustaz, diseksa oleh suami, bukan dipukul sikit-sikit je. Kita tahu dekat Al-Quran, Firaun ni manusia paling jahat, paling kejam, paling zalim, diseksa kerana dia beriman kepada Allah. Jadi kita rasa, Allah, kalau aku rasa suami aku ni jahat, tapi alhamdulillah lah, suami aku tu nama dia tak ada dalam Quran sebagai lelaki paling jahat di dunia sepanjang zaman, Firaun, kan. Jadi syukur, masih lagi rasa syukur. Dan hayati macam mana Allah sakitnya kalau baca macam mana dia diseret, Asia diseret menuju ke tempat, orang kata, hukuman. Dia disimbah air panas, dipukul dan sebagainya oleh suami sendiri. Kita akan rasa insaf lah. Jadi itu antara kekuatan yang mungkin kita boleh dapat lah sebagai seorang wanita. Sebab saya tahu sekarang ni kita banyak berdepan dengan ujian kehidupan, dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan semasa yang sangat-sangat mencabar. Lagi ibu nak mendidik anak-anak kecil sekarang ni, segalanya di hujung jari. Nak pantau anak-anak, nak didik anak-anak bukan tugas yang mudah. Sangat susah. Sebenarnya sangat-sangat susah. Dan saya pasti semua dekat dalam konti ni pun setujulah dengan saya, especially yang wanita, kan. Sebab ia bukan mudah, Ustaz. Sekarang ni hiburan di mana-mana, kan. Benda-benda macam tu menyebabkan kita ni sebagai seorang ibu, aku nak anakku jadi soleh, solehah, tapi mampukah aku mendidik mereka menjadi soleh-solehah? Dan sebab itu kita ibu, kita dulu kena soleh, kena solehah. Ayah kena soleh dulu. Sebab itu cabaran ni terlampau banyak. Bila ada usrah sebegini, kita tidak keseorangan, kan, Ustaz. Kekuatan tu datang. Jadi hikmahnya, kita sentiasa bersangka baik. Bila mana Allah beri ujian kepada kita, ia bukan untuk mendera kita, bukan untuk orang kata membebankan kita, tapi Allah uji sebab Allah sayang, dan Allah ingin orang kata menguji sejauh mana kita boleh tahan dengan ujian dan menaikkan taraf kita, meletakkan kita di tempat yang paling baik, supaya nanti kita melayakkan diri untuk ke dalam syurga. Sebab syurga itu mahal. Kalau senang sangat nak masuk syurga, Allah tak bagi ujian. Sebab nak masuk syurga tu susah. Sebab itulah syurga tu mahal, kan, Ustaz. Sebab alhamdulillah hari ni saya rasa bersyukur, sebab saya sebagai ibu pun banyak sangat kelemahan saya nak belajar. Jadi sebagai ibu kita sentiasa setiap hari kena rajin mencari ilmu. Ilmu tu kena sentiasa upgrade. Kadang-kadang kita ni, kan, sebab tu pagi-pagi kena ada orang kata mujahadah untuk buang rasa malas. Ibu-ibu macam saya, kan, kadang-kadang penat lah, malas lah nak masak hari ni, order Grab je lah, contoh, kan. Malas lah hari ni nak solat Jumaat dengan anak, besok lah. Tapi cepat-cepat kita tangkis, Allah, kalau aku malas hari ni, macam mana aku nak dapat anak-anak yang soleh, yang solehah. Malas aku ni memang syaitan suka sungguh. Syaitan suka sungguh bertepuk ni. Itulah, jadi alhamdulillah kena ada suami yang sangat supportif, kena ada circle yang baik, kena ada guru yang boleh membimbing rakan-rakan usrah yang sentiasa menegur kesilapan kita, kelemahan kita. Alhamdulillah, macam mana tadi siapa nama Allah Masih Muhammad, Anita Baharom tadi. Anita Baharom tadi dia ziarah saya, Ustaz, daripada maghrib sampai ke tengah malam. Macam-macam perkongsian lah kami. Jadi bila dah ada member tu, kan, bila penat lelah kita rasa gusar, rasa tak yakin, rasa sedih, rasa macam-macam tu, alhamdulillah rilis. Dan hari ni hari kedua pula dapat pula join Nusrah Nurani, subhanallah.
release bertambah-tambah. Sebab tu kita tak boleh bersorangan, kena berjemaah kekuatan. Jadi terima kasih kepada Ustaz Nurani, DJ Syafiq yang sentiasa tak jemu lah mengundang Ustaz Zul yang sentiasa memberi bimbingan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Alhamdulillah. Sikit sebanyak dari saya. Masya Allah. Ya, saya kira Yat bercakap satu benda yang kata apa yang berada di atas bumi di sekeliling kita, dan itu kita. Kan? Mungkin realiti, satu yang realiti. Jadi Masya Allah, saya rasa banyak sangat apa yang dikongsikan sebentar tadi. Alhamdulillah Ustaz Malik ceritakan tentang apa keadaan yang contoh ujian yang Allah uji. Yat beri macam solution yang begitu baik, sehingga kita dapat rasa bagaimana kita berpisah sebentar dengan kesakitan kita untuk meminjam kesakitan orang lain, sehingga kita tahu bahawa kadar kesakitan itu tidak setara mana berbanding kesakitan mereka. Ya, itu yang satu falsafah yang Yat sebut sebentar tadi. Sakit memang sakit, tapi tinggalkan kesakitan kita untuk kita tengok kesakitan orang lain, kesakitan manusia-manusia hebat tersebut. Jadi kita boleh ambil masa untuk kita keluar sekejap daripada kesakitan itu dan meminjam daripada cerita kesakitan orang lain untuk kita dapat membina diri kita, ya. Okey, saya nak kita ni hazam baik-baik apa yang Yat bagi tahu tadi, perkongsian yang sangat menarik. Mungkin DJ Syafiq, macam mana tu dengan Ustaz ya? Zikir dah zikir, selawat dah selawat kan. Biasanya DJ Syafiq akan apa tu? Sesuatu Ustaz. Mesti juga kita nak dengarkan daripada Ustaz Malik Suhaimi apa haluan telinga Ustaz yang boleh sediakan untuk kita di petang-petang ni, Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Anugerah keinsafan boleh Ustaz. Yang tu tamu usrah, akal-akal usrah pun sama-sama menanti tu. Dia memang dari tadi dia dah dah betul feel sikit dia ada roh munajat Ustaz. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Silakan Ustaz. Terimalah taubatku, ya Tawwab ya Rahim. Izinkan daku menagih maghfirahmu, ya Azim. Ku dambakan agar taufikmu terus memimpin, kerana diriku masih perlukan bimbingan. Ku bermohon semoga ia kan berkekalan, kerana diriku masih banyak kelemahan. Akan ku susuri ranjau dan denai kehambaan, biar tunduk akur nafsuku ini. Akan ku buktikan keimanan dan kecintaan, kerana kini ku pasti di sinilah keredaanmu Tuhan. Ya. Baik, Alhamdulillah kita mendengar, dan sebab itulah rakan usrah yang dikasih sekalian, kalau kita gabung jalinkan apa yang lagu tadi dan kemudian kisah cerita apa yang Yat ceritakan, pengalaman dia sendiri, saya yakin kita tahu bahawa sebenarnya hidup kita, kenapa itu Allah buatkan ibadah korban itu, dan kita sebutkan bahawa korban itulah yang asbab kita dekat dengan Allah. Asbab kita itu menjadi kian disayangi oleh Allah, kian akan merasai kepuasan dalam hati kita, ya. Betul ya, kalau soal nafsu ni dia memang seronok, ya, tetapi untuk jangka panjang dia akan mendatangkan rasa kosong dalam hati. Makin kita isi keperluan nafsu, lama-lama di hujung hari kita akan merasai kosong sekosong-kosongnya, berbanding dengan kita melawan nafsu kita, ya. Kita demi untuk kita kerana kita nak dekat dengan Allah, saat itu maka kita akan rasai betapa indahnya kehidupan kita, insya-Allah, ya. Baik, DJ Syafiq, kita pun masa kita pun dah sampai ke penghujung, ya. Mungkin
dalam masa yang ada ini lagi mungkin Ustaz kita boleh zikir satu zikir dan mungkin mungkin sedikit mungkin perkongsian-perkongsian di hujung ya ada benda yang mungkin terlintas dalam hati untuk sharekan dengan semua rakan-rakan usrah ya. Silakan sebelum mungkin Ustaz Malik dia duk fikir apa mungkin satu zikir yang dia boleh bagi pada kita petang ni. Sila Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lagi tentang korban ya. Memang korban ini pengorbanan seorang manusia sebab peranan kita ni especially wanita tak akan berhenti tau. Tugas peranan seorang wanita khususnya seorang ibu. Kita tak cuti tau. Kita cuti kerja pun kita tak ada, kita lagi ada overtime lagi. Walaupun pada waktu tidur macam contoh kan, kalau ibu yang menyusu kan, time tidur pun bekerja menyusukan anak. Kalau ada macam anak yang macam rapat kan, kadang-kadang kita paksa susukan anak yang rapat setahun. Macam saya dengan anak saya yang bongsu 5 tahun, yang apa tu umur 11 bulan dengan yang 2 tahun tu, dia macam rapat. Jadi yang 2 tahun tu masih menyusu. So saya tahu macam mana sakitnya Ustaz cakap tadi. Memang sakit, memang penat, memang rasa kadang-kadang tu nak give up, rasa nak lari pun pernah. Kita manusia, tu biasa. Tapi ingatlah, pengorbanan yang kita buat tu satu sebesar zarah pun Allah tidak akan ketepikan, Allah tidak akan sia-siakan. Kita kena sentiasa pujuk diri, ya Allah. Saya ni kadang-kadang kan kalau terlampau marah, saya akan memang saya menjerit, saya manusia biasa. Tapi saya jerit, ya Allah, penatnya ya Allah. Daripada kita jerit benda-benda yang kan kita, saya pujuk diri saya, benar ni ya Allah, tolonglah bagi aku kekuatan ya Allah, bagi aku kuat, bagi aku tabah sabar. Sebab anak-anak saya ni hyper tau, 5 orang ni memang hyper. Dan suami saya pula baru-baru dia aktif, alhamdulillah, syukur ya. Daripada digunakan anak yang pasif kan, alhamdulillah Allah bagi aktif kan. So suami saya pula 2 hari lepas kata berlepas ke, dah terbang ke sepadan Syria, ke Ankara untuk misi bantuan kemanusiaan ya, dengan MAPIM. So saya macam baru je hari tu masa raya pergi lagi. Macam Ustaz kata sentiasa kan. Jadi macam kalau dia akan automatically saya tak ada pembantu, saya seorang. Jadi rasa macam patah kaki kalau suami tak ada 24 jam di sisi. At least kalau dia kerja pun balik nanti kan dia akan bantu mengemok ke kan, tukar cadar nak muntah ke kan, basuh pinggan ke dan sebagainya. Alhamdulillah walaupun tak banyak tapi dia meringankan beban. Dan kehadiran suami sebenarnya sangat memberi banyak impact positif pada isteri. Kadang-kadang dia tak bantu, tapi keberadaan dia di rumah pun dah ada satu macam lega, suami ada kat rumah, anything happen boleh mengadu. Macam tu tadi wanita ni dia bukan nak banyak pun. Dia nak ada suami, at least boleh kata manja kita, mengadu kan. Itu je lah kekuatan dia, support system. So masa suami saya pergi baru ni, dia cakap tu saya terdiam tau. Macam nak bila balik, dia macam lama sikit baru tanya bila balik berapa hari. Lepas tu dia suami saya kata tak tahu lagi, nanti saya akan update. Lepas tu saya terbaca, saya ni suka kalau macam okey nak menghampiri Raya Korban, kita baca balik sirah tu, bacalah balik, kita refresh balik tentang kisah Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS bersama anaknya Nabi Ismail. Bila ditinggalkan tu, Nabi Ibrahim kata pada Siti Hajar, ini adalah satu perintah Allah. Dia nak tanya banyak soalan ya sebenarnya. Biasalah isteri kan tak puas hati, kenapa dia tinggalkan kita, jauh lah tu, lama lah tu. Tapi sebabkan dia kata ini perintah Allah, maka terus dia zip mulut dia, sami'na wa ta'na, terus dengar dan taat je. Macam subhanallah, macam mana nak dapat kekuatan macam tu Ustaz. Kita ni mesti walaupun seorang, yelah memanglah itu perintah Allah, tapi tipulah kalau kita tak terdetik, lama tak gagap bila nak balik, penatlah juga kita akan terdetik kan. Tapi itulah bila ada kekuatan sebegitu, ada rakan usrah, kita timbul ilmu, kita tahu tentang Sri Kandi sebelum ni, pengorbanan mereka, itu menjadi satu kekuatan kita tau. Memang saya kalau ikutkan nak burn out juga Ustaz, tapi alhamdulillah kan adanya inilah sumber-sumber kekuatan ni, saya bersyukur. So insyaAllah korban itu memang indah, korban itu memang manis. Sebab apa tau? Sebab dengan korbannya Siti Hajar, Nabi Ibrahim dahulu, sampai sekarang kita dapat rasa kemanisan air Zam-Zam.
sampai sekarang. Subhanallah, kan indah kan? Sampai sekarang, dan ia tidak akan habis sampailah hari kiamat nanti. Dan sebabkan korbannya Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar, sampai sekarang kita dapat menikmati, orang kata, indah dan manisnya ibadah korban tu. Dapat sembelih haiwan-haiwan kan? Dapat rasa lagi nikmat berkumpul, hikmah terlalu banyak. Maka kita kena bersangka baiklah Ustaz kot. Bila Allah bagi kita apa-apa, orang kata ujian untuk kita buat pengorbanan tu, jangan kita ingat yang negatif je. Kita ambil ibrah yang kebaikan baik tu. Ini benda ni, lepas ni insya-Allah aku akan jadi manusia lebih baik. Apa yang aku buat ni insya-Allah akan diterima oleh Allah, dan akan efek keturunan yang seterusnya insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Allah Rabbi, ya, masya-Allah. Sangat sebenarnya apa yang Ijaz sebut tu satu perkongsian yang dia sebenarnya masuk kat kita, sebab kita rasa dia tu itulah real kehidupan kita. Suami-suami yang mendengar pasti akan rasa masya-Allah ada sesuatu yang boleh aku bantu di atas segala susah para isteri yang mungkin isteri nak cakap tu kan kadang payah kan. Ya, tolong cakap bagi pihak semua isteri, anda berada di rumah ya, membantu masya-Allah, mendengar masya-Allah ya. Itu merupakan masya-Allah 1000 rahmat bagi seorang isteri. Begitu juga pastinya suami-suami juga nak bercakap, masya-Allah, kami juga merasai benda yang sama, nak dipedulikan, nak diperhatikan, nak diberikan seolah-olah rasa keberadaan itu ya. Sebab sekarang ni banyak kita kadang-kadang masa datang pun tengok-tengok masing-masing dengan fonnya ya. Akhirnya waktu-waktu yang paling berharga itu hilang begitu sahaja ya, sia-sia je, dan akhirnya kita tak ada kekuatan yang kita perlukan itu. Akhirnya ujian tetap ujian ya, dia akan datang. Hari ini kita dah jangka, akhir esok kita tak tahu lagi apa ujian yang bakal datang. Dan kita kalau tak persiapkan dengan semua daya-daya tadi, bagaimana mungkin kita nak melalui ujian-ujian tersebut. Baik, alhamdulillah ya, masya-Allah, satu perkongsian yang pada saya sangat berharga bagi pihak rakan Usrah. Saya kira sangat pastinya menghargai apa yang dikongsikan oleh Iyad sebentar tadi, dan insya-Allah akan datang kita pasti akan bersama lagi ya, Usrah bersama-sama, Usrah kat Padang Pasir ke kat OIC semana-mana kan. Kan? Mungkin Ustaz 1 minit untuk conclusion apa yang Ustaz nak kongsi dengan semua rakan Usrah, ataupun Ustaz rasa nak zikir pun boleh. Tadi dah terlintas dalam kepala kan. Okey, mukadimah dengan zikir dulu. Okey. Saya nak ambil sikit daripada petikan lagu Allahyarham Piramli, dan lepas tu almarhum Ustaz Asri pun buat balik. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia, untuk menjadi bukti kasih yang sejati. Itulah tandanya jika mahu diuji. Jadi itulah korban tu, harta, nyawa dan sebagainya, dan tanda dia berkorban tu kalau kita nak, kita sanggup diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia. Jadi mudah-mudahan dalam apa saja keadaan kita, ujian yang Allah bagi itu mudah-mudahan tidak menjauhkan kita daripada Allah, bahkan mudah-mudahan itulah korban yang menjadikan kita makin dekat dan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allahu Akbar, masya-Allah ya. Rasa bestnya kalau dengar satu sampai habis kan. Tapi ialah orang kata sedikit itu harap dapat memberi pengisian pada jiwa kita. Macam Iyad kata tadi lah, kalau kita duduk trap tak nak keluar daripada sudut pemikiran itu sendiri, perasaan dan jiwa itu tak nak keluar, dan kemudian terus, sebab syaitan ni ya, memang kerja dia adalah untuk dia pegang pemikiran kita sampai dia tak nak lepaskan kita daripada masalah itu, sehingga 24 jam kita fikir benda yang sama, dan akhirnya rasa berat sangat, bukan sebab berat itu dengan sebab ujian itu, tetapi sebab kita mengulang memikulnya, tak melepaskan dia. Dan kita harap insya-Allah dengan 2 perkongsian sebentar tadi adalah sesuatu yang benar-benar dapat memberi kekuatan pada jiwa kita, sehingga akhirnya ya sebujung tadi, ya Allah, biarlah sebenarnya dengan penuh rasa optimis, berkorban itu indah ya, berkorban itu indah. Kalau kita tengok tadi ya dah menyebutkan, saya nak ulang mungkin sedikit tentang kita dapat
bayangkan ya, seorang isteri dengan anak yang masih menyusu yang namanya Siti Hajar, yang Allah ya, cuba bayang perjalanan yang sangat jauh merentas padang pasir daripada Palestin sampai ke satu bumi yang belum ada nama pada masa itu, tetapi yang pasti dia adalah sebuah oasis, sebuah wadi yang tak ada pun tumbuh-tumbuhan padanya. Kenapa tidak ada tumbuh-tumbuhan? Sebab tidak ada sumber air padanya ya. Dan cuba bayang rakan usrah yang dikasihi sekalian, bahawa ketika ditinggalkan ya Siti Hajar, ketika Siti Hajar ditinggalkan, dan tuan-tuan boleh bayang di khemah kecil tersebut apa yang bakal berlaku seorang ibu dengan anak dan melihat kepada kantung roti yang kian sedikit, melihat kepada air yang kian sedikit. Dan cuba bayang semua yang saya kasih sekalian, saya nak ulang balik perkataannya, sebenarnya kisah yang Yak sebutkan tadi. Dan ketika Nabi Allah Ibrahim terpaksa meninggalkan, dan Sayyidina Ibrahim sebenarnya tidak ada kekuatan, tetapi dia tahu bahawa bukan soal dia, tetapi soal isteri dan anak. Dia berjalan tanpa menoleh ke belakang. Dan barulah tahu Siti Hajar yang sebenarnya suami nak meninggalkan dia. Baru tahu sekarang bahawa suami dia nak meninggalkan dia. Ya, sebab tidak, Nabi Ibrahim kata, aku nak tinggalkan engkau. Nabi Ibrahim bangun dan berjalan perlahan kian jauh. Dan Siti Hajar mengendong anaknya di bumi yang sangat asing. Cuba bayang, mungkin daripada mana-mana celah bukit yang kita tak tahu itu akan keluar binatang yang buas. Dan pastinya tidak ada bekalan. Dan saat itulah seorang isteri bertanya kepada suami dia, adakah aku akan ditinggalkan sendirian di sini? Dan tidak ada suami sebenarnya yang mampu nak menjawab perkataan, ya, kamu akan ditinggalkan keseorangan. Tidak ada jawapan. Dan diulang lagi, adakah aku ditinggalkan? Adakah aku akan ditinggalkan? Dan Siti Hajar bertanya dengan bentuk soalan yang lain, Allah amaraka bihadza? Adakah Allah yang memerintahkan engkau untuk ini? Adakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku? Qala na'am. Baru Nabi Ibrahim mampu untuk bercakap, benar wahai istriku. Spontan daripada mulut seorang isteri yang penuh iman dalam dadanya, dia berkata, demi Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan dan menyia-nyiakan aku. Dan dia melepaskan suaminya dengan penuh redha, lapang pada saat tersebut. Namun masalah tetap masalah, ya kan? Anak menangis tetap anak menangis, makanan tetap diperlukan. Itu yang Ustaz Raja sebutkan tadi, saat isteri berlari kerana risau pada anak, yang menjengah, memanjangkan lehernya, memerhati, dengar dan mencari di mana sumber. Kita semua tahu kisah tersebut, saya tak nak mengulangkan. Sehingga datang malaikat Jibril, memancarkan daripada satu tempat, keluar daripada buminya air yang hari ini kita boleh masih minum. Dan ketika Siti Hajar menghimpunkan zam-zam, dihimpun pada saat tersebut. Dan pada saat itu malaikat menyebut kepada Siti Hajar, lihat, sesungguhnya Allah tidak akan pernah membiarkan kamu. Kalau tadi disebut oleh Siti Hajar, sekarang malaikat Jibril disebut, lihat, Allah tidak pernah membiarkan kamu. Dan pada saat itu juga sirah menyatakan bahawa ditunjuk satu kawasan. Di sana nanti anak ini dan ayahnya akan membina sebuah rumah Allah. Dan disitulah kita pergi. Disitulah kerehatan kita. Yang terpenting adalah pengajaran daripadanya. Korban itu indah. Namun kita yang perlu untuk bersedia mengorbankan diri kita. Barulah keindahan itu akan datang. Keindahan itu datang kemudian. Dan saat itu kita mulalah kekuatan itu sekarang. Allah berikan rahmat pada kita semua, insya-Allah. Allah Rabbi, itu dia Kalau sebut dengan tajuk ini, apa yang Ustaz ceritakan, apa yang rakan usrah kita kongsikan, Mona, memang nampak berat, memang sungguh berat. Tapi Allah kurniakan keindahan itu. Siapa sangka dengan pengorbanan yang kita buat, itulah yang Allah bayar, Allah gantikan semula dengan lebih hebat, kan? Masya-Allah, siapa tahu di hujannya awalnya, di hujung nanti ada pelangi yang cantik, kan, Mona? Itulah dia keindahan dalam apa yang Allah tafsirkan dalam kehidupan
hadapan kita, maka lebih besar daripada itu, lebih baik daripada itu yang Allah kurniakan. Masya-Allah. Ya, masya-Allah. Allahu akbar. Dan untuk waktu ini alhamdulillah selepas kita mendengar semua perkongsian untuk petang ini, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk waktu ini Ustaz mohon untuk pimpin doa Allah saat ijabah Ustaz. Tafadhal. Pimpinkan doa untuk kita. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد التائبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك يا الله يا رحمن يا رحيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم يا الله اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مرحوما يا الله engkau jadikanlah usrah kami petang ini ya Allah sebuah usrah yang benar-benar engkau berikan rahmat kepada kami semua ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami ini dan curahkan ke dalamnya ilmu ya Allah. Berilah kami kefahaman agama ini ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, dan jadilah berpisah kami sesudah selesai usrah ini ya Allah. Berpisah orang-orang yang terjaga, terpelihara, terampun dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Hannan ya Mannan, kami belajar untuk bercakap tentang korban ya Allah. Pimpinkanlah hati untuk kami memahaminya ya Allah, dan berilah kekuatan untuk kami menjadi hamba yang tersenarai di sisimu ya Allah, sebagai hamba yang sanggup berkorban demi kerana nak mendekatkan diri denganmu ya Allah. Wahai Allah, kami menjadi seorang Muslim pada hari ini kerana pengorbanan seorang Rasul ya Allah. Wahai Allah, kami mengucap syahadah pada hari ini ya Allah kerana perjuangan para pejuang terdahulu ya Allah. Mereka bukan sekadar sanggup mengorbankan masa mereka, harta mereka, bahkan darah merah mereka tumpah ke atas bumi ini ya Allah. Seandainya mereka tidak berkorban ya Allah, kami tidak tahu apa yang kami ada pada hari ini. Maka ya Allah, ajarkanlah kami dalam kami nak melihat betapa indahnya korban itu ya Allah. Menghargai mereka-mereka yang pernah berkorban satu masa ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami, walau apapun siapapun kami pada hari ini ya Allah, mampu melihat pengorbanan ibu yang melahirkan kami ya Allah. Ibu yang kami menumpang dalam rahimnya ya Allah. Ibu yang membenarkan seluruh zat-zat daripada tubuhnya untuk membentuk tulang kami, urat kami, daging kami ya Allah, bahkan otak kami ini ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah kami mampu melihat setiap titis dan titis peluh daripada seorang ayah untuk membesarkan kami pada satu masa dahulu ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah kami pula akan mampu untuk berkorban seperti para Nabi berkorban ya Allah. Seperti mana pada ayah-ayah yang baik berkorban ya Allah. Seperti ibu-ibu yang baik itu berkorban ya Allah. Jadikanlah kami seorang yang mampu berkorban ya Allah. Ya Allah, janganlah kami hanya mampu membina alasan ya Allah, kerana kami tahu bahawa kami tidak boleh beralasan pada saat kami berdiri di hadapan-Mu di padang mahsyar di hari akhirat nanti ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah setiap karuniamu ya Allah, anak-anak kami ya Allah, zuriat dan keturunan kami ya Allah, anak-anak kunci syurga kami ya Allah, yang kami tidak akan patahkannya ya Allah. Kerana bagaimana mungkin kami dapat masuk dalam syurga saat seluruh pintu-pintu itu tertutup dan anak-anak kuncinya patah dan kami mematahkannya. Wahai Tuhan kami, jadikanlah pengorbanan orang-orang terdahulu adalah ilmu buat kami menjadikan umat ini tinggi darjat dan kedudukannya ya Allah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami sentiasa banyak berselawat kepada Rasul kekasih-Mu ya Allah, yang sentiasa hormat dan mengingat jasa dan baiknya para ulama-ul amilin terdahulu ya Allah. Dan ya Allah, berilah kami kekuatan, ikatkanlah hati kami sesama kami dengan ikatan kasih sayang seperti mana Engkau pernah mengikat hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Wahai Tuhan kami, tuliskanlah setiap nama mendadah tangan pada saat ini ya Allah, namanya tertulis sebagai penghuni syurga ya Allah. Jangan ada walau seorang pun di kalangan kami ya Allah yang namanya Engkau takdirkan berada dalam neraka jahanam di hari akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi dan juga membimbing kita Mona menerusi rancangan Usrah Nurani pada hari ini bersama dengan rakan Usrah kita, iaitu kita ada Ustaz Malik Suhaimi dan juga saudari Yat Hamzah. Kak Yat, alhamdulillah, dengan apa yang kita kongsikan di sini, insya-Allah semoga menjadi satu formula yang terbaik untuk diri kita, refreshkan lagi, kuatkan lagi dan juga mantapkan lagi diri kita untuk membina keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan pengorbanan itu yang ke arah keindahan, insya-Allah. InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini mengakhiri Usrah Nurani dengan doa tasbih kafaratul majlis wa salat al-asr. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita pun sentiasa ada tontonan di situ kan Mona. Ya, betul. Anda boleh terus like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya dalam perkongsian kita pada hari ini. Dan jangan lupa kita ada ulang siar rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap frekuensi Radio IKIM seluruh Malaysia, yang mana anda boleh dengarkan semula rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap hari Ahad jam 8 pagi. Ya. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan selamat berhujung minggu dan terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. datang lagi bersama lelumpur dosa. Tuhan, kini ku datang lagi mengadu 1000 penyesalan. Tuhan, terimalah hamba-Mu, kepangkuan rahmat-Mu. Tuhan, syukurku ke hadrat-Mu atas anugerah keinsafan. Terimalah taubatku, ya Tawwab ya Rahim. Izinkan daku menagih maghfirah-Mu ya Azim. Ku dambakan agar taufik-Mu terus memimpin, kerana diriku masih perlukan bimbingan. Ku bermohon semoga ia kan berkekalan, kerana diriku masih banyak kelemahan. Akan kususuri ranjau dan danai kehambaan, biar tunduk aku nafsuku ini. Akan kubuktikan keimanan dan kecintaan, kerana kini ku pasti di sinilah keridhaan-Mu Tuhan. Tub alaina Tuhan, terimalah hamba-Mu, kepangkuan rahmat-Mu. Tuhan, syukurku ke hadrat-Mu atas anugerah keinsafan.
Tawwab ya Rahim, izinkan aku menagih maghfirah-Mu ya Azim. Tambahkan agar taufik-Mu terus memimpin, kerana diriku masih perlukan bimbingan. Ku bermohon semoga ia kan berkekalan, kerana diriku masih banyak kelemahan. Akan kususuri ranjau dan denai kehambaan, biar tunduk aku nafsuku ini. Akan kubuktikan keimanan dan kecintaan, kerana kini ku pasti di sinilah keredaan-Mu Anda pelajar lepasan SPM, STPM atau STAM. Tidak pasti haluan yang ingin diceburi. Keliru dalam membuat keputusan. Ikut pilihan mak ayah atau ikut minat diri sendiri. Ingin tahu apa yang sebaiknya? Jom sertai karnival lepasan sekolah untuk merungkai hala tuju yang anda inginkan. Pada Jun dan Julai ini bertempat di 14 lokasi seluruh Malaysia. Daftar segera di www.jomkls.com atau layari laman Facebook, Instagram dan TikTok Karnival Lepasan Sekolah untuk maklumat lanjut. Karnival Lepasan Sekolah, mencorak masa depan unggul. Dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Langkah-langkah jika anda diletak di bawah pengawasan dan pemantauan di rumah perlu sentiasa bersedia untuk dihubungi setiap masa. Berada di rumah sepanjang dalam tempoh pemantauan. Hadkan pelawat atau tetamu untuk merendahkan risiko jangkitan. Rekod senarai pelawat yang datang menziarahi anda. Sekiranya anda bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Jika tidak, gunakan tisu apabila batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah dan cuci tangan serta-merta dengan sabun atau cecair pembersih kuman. Jaga jarak anda dengan mereka yang sihat sekurang-kurangnya 1 meter. Jika hendak keluar bilik, sila pakai penutup mulut dan hidung dan elakkan daripada bergaul dengan orang lain. Pastikan sistem pengudaraan rumah dalam keadaan baik dengan membuka tingkap. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan perkataan syukur itu, dia menstabilkan emosi kita, menenteramkan jiwa kita, dia melapangkan dada kita, melapangkan hati kita. Bahkan bukan itu sahaja, tetapi juga dia menambah keimanan kita apabila disebut. Apabila diperakukan di dalam hati, apabila dipertontonkan bentuk syukur itu dalam bentuk tindakan, kelakuan, ibadat, kerja, kehidupan sehari-hari, dia juga meningkatkan daya potensi diri, tapi dia membangunkan daya potensi dalam diri seseorang itu kalau dia injek syukur dalam hati dia. Jom kurban PNP? Kurban aku biasa dengar. PNP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidil Adha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat.
Apa kata daftar je dulu. Hubungi kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Anda ingin menyambung pengajian? Universiti Melaka UNIMEL dahulu dikenali sebagai Kolej Universiti Islam Melaka KUIM. Universiti Melaka menawarkan 57 program pengajian dari peringkat asasi sehingga Doktor Falsafah. Daftarlah di Universiti Melaka. Kemasukan dibuka bermula 4 Julai hingga 29 Julai ini. SPM hanya 3 kredit untuk pengajian peringkat diploma. Jika anda memiliki diploma, DVM, DLKM, DKM, STPM, STAM atau matrikulasi, anda boleh memohon pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Pendidikan berkualiti dan diiktiraf, pelbagai kemudahan disediakan. Untuk maklumat lanjut, layari www.unimel.edu.my atau hubungi kami di talian 06 387 8417. Tak pernah buat kurban? Tak tahu kat mana nak buat kurban? Risau ibadat kurban anda tak terlaksana? Komuniti We Love Kurban ada jawapannya. Tekan-tekan je, selesai. Jom bersama komuniti We Love Kurban. Hubungi kami di 013-633-7022. Kurban, tanda syukur. Hakikah, tanda cinta. Pada 1 Jun 2022, Malaysia telah dinobatkan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim terunggul. Pengiktirafan ini adalah berita baik untuk merancangkan semula industri pelancongan negara. Jom terokai potensi perniagaan dalam pelancongan Islam. Rebut peluang untuk sertai Seminar Keusahawanan dan Kepimpinan Pelancongan Islam ITELS di Pulau Pinang dan Terengganu, Anjuran Islamic Tourism Centre, sempena Islamic Tourism Week ITW. Untuk maklumat lanjut, layari www.itw2022.itc.gov.my. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cintaku tak berdusta, tak mengenal ingkar, tak kenal nesta.
apa yang ku rasakan ini persembahan untuk dirimu. Kau dengarkan kasihku. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Kapsul Masa. Pada tanggal 3 November dalam tahun 2003, Seminar Antarabangsa Sains Menguatkan Iman Ummah telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syarizat binti Abdul Jalil, Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga, bertempat di Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Kuala Lumpur. Seminar yang diadakan selama 4 hari tersebut merupakan anjuran Yayasan Pendidikan Kids dengan kerjasama IKIM. Seminar ini bertujuan untuk membincangkan tentang Al-Quran dan sains serta keajaiban ciptaan manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penceramah seminar didatangkan khas dari Turki, iaitu Encik Harun bin Yahya dari Yayasan Penyelidikan Sains di Turki. Beliau merupakan sarjana dan penyelidik dalam pelbagai bidang sains dan aktif menulis dan menerbitkan buku tentang sains. Sementara itu, Yayasan Pendidikan Kids adalah satu badan yang ditubuhkan bertujuan menyediakan pendidikan berasaskan Al-Quran. Antara aktivitinya termasuklah membina sekolah Islam secara bersepadu, menjalankan penyelidikan dan menerbitkan buku-buku rujukan bagi pelajar prasekolah, sekolah rendah dan menengah. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma anta Rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Negeri Sembilan 102.7. Bagai kerdipan lilin yang berkilau bercahaya menggantikan mentari terangi malam nan gelita membakar diri memberikan cahaya membiar diri tak terlebur berkorban segalanya penuh rela biar di mama harus usia tidak pernah kenal